Sindiket pengedaran dadah antarabangsa tumpas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Kegiatan pengedaran dadah di kawasan Felda dan sekitar Bentong Pahang tumpas susulan penangkapan lelaki warga emas berusia 63 tahun. Turut dirampas dadah seberat lebih 2 kg dianggar bernilai RM25,000. Lelaki warga tempatan itu ditahan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Pahang di Taman Anggrek Heights, Bentong Jumaat lalu. Hasil pemeriksaan terhadap suspek pada dapati ada 3 bungkusan plastik lusinal di mana setiap satunya berisi ketulan dan serbuk disyaki dadah jenis heroin seberat 1.365 kilo. Satu bungkusan plastik lusinal berisi ketulan dan serbuk disyaki dadah jenis heroin juga seberat 450 gram. Dan satu bungkusan plastik lusinal berisi ketulan dan serbuk disyaki dadah heroin seberat 450 gram juga. Suspek didapati positif dadah jenis morfin, direman 7 hari untuk siasatan lanjut. Sindiket pengedaran dadah antarabangsa berjaya ditumpaskan hasil perkongsian maklumat PDRM dengan Biro Narkotik Hong Kong. Pelbagai bahan kimia serta dadah dianggarkan bernilai RM7.89 juta berjaya dirampas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Kamaruddin Maddin berkata, 3 individu ditahan, masing-masing seorang lelaki warga tempatan, lelaki Hong Kong dan wanita Mongolia dalam serbuan sebuah kondominium di Ibu Negara. Biro Narkotik Hong Kong juga turut menahan seorang lelaki dan wanita warga tempatan dipercayai terlibat aktiviti pengedaran dadah di pulau berkenaan. Modus operandi yang digunakan sindiket ini adalah menjadikan premis kediaman sebagai tempat pembungkusan sebelum diedarkan untuk pasaran Hong Kong. Yang mana dadah-dadah ini akan dibungkus, dimasukkan dalam patung ini dan akan diedar melalui courier service. Kesemua suspek disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan direman 7 hari bermula 6 hingga 12 Januari. Di Mahkamah Magistrate Air Keruh Melaka, seorang buruh ladang warga Indonesia didakwa kerana membunuh majikannya di ladang kelapa sawit di Paya Rumput Jaya bulan lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan tertuduh Rudian Shah, 25 tahun, kerana kes berkenaan berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh tidak diwakili peguam, manakala pihak pendakwaan diwakili Timbalan Pendakwa Raya Wardah Isyar. Berdasarkan pertuduhan, dia didakwa menyebabkan kematian Nordin Ong Abdullah di rumah kebun ladang kelapa sawit Paya Rumput Jaya Sungai Udang. Kesalahan dilakukan antara 20 hingga 27 Disember 2023. Sebutan semula kes akan ditetapkan pada 19 Februari depan. Polis percaya ibu tunggal Mira Sharmila Samsusa atau Bella yang dilaporkan hilang bulan lalu masih berada di negara ini. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata 2 tangkapan baru dilakukan bagi membantu siasatan. Kita ada buat tangkapan dan kita telah remand mereka ini. Beberapa hari itu kemudian saya tak boleh beritahu kerana keadaan kalau dendahkan secara detail pun nanti sensitif. Saat sedang berjalan nanti orang nak bawa keluar Bella pun tak jadi bawa keluar. Bella yang merupakan ibu kepada 2 anak hilang selepas keluar dari rumahnya di Taman Soga, Batu Pahat bersama teman lelakinya 14 Disember tahun lalu. Bagaimanapun, wanita terbabit kemudiannya gagal dihubungi sehingga hari ini. 5 individu telah dipanggil termasuk teman lelakinya untuk membantu siasatan. Taktik menjadikan rumah kos rendah sebagai gudang simpanan oleh penjual pakaian jenama tiruan terbongkar dalam serbuan di Air Hitam Pulau Pinang. Sejumlah 5,000 pakaian dianggar bernilai lebih RM40,000 berjaya dirampas. Serbuan dibuat penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pulau Pinang. Turut ditahan seorang individu tempatan berusia 27 tahun. Semakan mendapati semua barangan terbabit dijual secara dalam talian. Suspek dipercayai menyewa premis terbabit pada kadar RM500 sebulan.
Kilang memproses cili kisar di kawasan perindustrian Silibin Ipoh diserbu KPDN Perak disyaki menggunakan logo halal tidak sah. Serbuan dijalankan dengan kerjasama penguatkuasa Kementerian Kesihatan semalam. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, operasi dijalankan hasil risikan pihaknya dan maklumat daripada awam. Lelaki tempatan berusia lingkungan 60-an dipercayai pemilik premis gagal mengemukakan sebarang perlakuan halal ketika serbuan dijalankan. Susulan itu, kesemua cili kisar, barangan pembungkusan dan dokumen lain disita di bawah Akta Perihal Dagangan 2011. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM43,000. Arahan penutupan premis juga dikenakan kerana tahap kebersihan tidak mencapai piawaan ditetapkan. Sebuah kapal pengangkut ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Kuala Kedah kerana bersauh tanpa kebenaran di kedudukan 15 Batu Nautika Barat Kuala Muda. Kapal didaftarkan atas nama MV Stella Ingguri dari Liberia ditahan bot ronda maritim hasil pengesanan melalui sistem pengawasan maritim Laut Malaysia Langkawi. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azrianti Ishak berkata, pemeriksaan lanjut mendapati nakhoda gagal mengemukakan sebarang dokumen berkaitan kebenaran bersauh di kawasan terbabit. Sebuah ladang ternakan ayam ditapah berdepan tindakan undang-undang selepas gagal mempamerkan permit penyimpan barang kawalan berjadual melibatkan tong gas petroleum cecair LPG. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, ia hasil risikan dan pemantauan anggota penguatkuasaannya selama 2 minggu di kawasan ladang berkenaan. Menurut Datuk Kamaluddin, sejumlah tong gas LPG disimpan di tempat khas berhampiran kawasan ladang. Seorang lelaki berusia 45 tahun memaklumkan gas LPG itu adalah untuk kegunaan ladang. Bagaimanapun, pihak ladang gagal mengemukakan permit penyimpanan barang kawalan apabila diminta. Susulan itu, pihak KPDN menyita 84 tong berisi gas LPG berjenama dan 97 tong kosong dengan nilai rampasan dianggar berjumlah lebih RM20,000. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana memiliki atau menyimpan barang kawalan berjadual tanpa kebenaran. Banjir di Johor, 2 remaja ditemui lemas di sebuah parit di Kampung Perpat Tanjung Serili, Kota Tinggi Johor tengah hari Rabu. Mayat bangsa Muhammad Airul Iskandar 14 tahun ditemui kira-kira pukul 1.35 tengah hari. Manakala rakannya Muhammad Azihan Baharum 18 tahun ditemui 10 minit kemudian. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Husin Zamora, kedua-dua mangsa cuba diselamatkan 3 lagi rakan mereka namun gagal selepas hanyut di bawah arus. Mayat bangsa kemudian dibawa ke Hospital Kota Tinggi untuk bedah siasat. Sementara itu, penduduk terjejas banjir di Johor yang dipindahkan terus berkurangan kepada 7,524 orang daripada 2,051 keluarga. Kesemua mereka ditempatkan di 50 pusat pemindahan sementara PPS di 7 daerah. Menurut portal info bencana, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Kota Tinggi kekal merekodkan penduduk paling ramai dipindahkan dengan 4,412 penduduk. Kesemua mereka ditempatkan di 24 PPS. Ini diikuti Johor Bahru dengan 1,700 penduduk yang ditempatkan di 10 PPS. Keluang 1,163 orang, Segamat 103, Kulai 90 orang dan Pontian 22 orang. Di Pahang, penduduk dipindahkan meningkat kepada 1,610 orang daripada 454 keluarga. Ini berbanding 1,561 orang yang dicatatkan petang Rabu. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua mereka berlindung di 22 PPS di 3 daerah. Pekan merekodkan penduduk paling ramai dipindahkan dengan 977 orang yang ditempatkan di 11 PPS. Diikuti Rompen, 608 orang yang berlindung di 10 PPS. Manakala Maran merekodkan 25 penduduk yang masih berlindung di 1 PPS di Balai Raya Kampung Baru Pertanian. Jemaah Menteri mengutuk keras tindakan membakar 3 kenderaan di kediaman Ahli Parlimen Beruas Datuk Ngeh Koh Ham di Taman Semarak Jaya Air Tawar awal pagi tadi. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil beri amaran keras bahawa sebarang tindakan melanggar undang-undang akan dikenakan tindakan tegas.
jangan sesekali cuba membuat sebarang percubaan mengapi-apikan sentimen atau menghasut rakyat untuk melanggar undang-undang, terutama terhadap mereka yang berlainan pendapat. Jemaah Menteri turut memberi amaran keras bahawa sebarang tindakan yang melanggar undang-undang akan diambil tindakan tegas. Dalam pada itu, polis mengesahkan wujud unsur jenayah dalam insiden kebakaran di kediaman ahli Parlimen Beruas. Menurut Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, kejadian dipercayai berpunca daripada bom petrol. Insiden bagaimanapun tidak melibatkan mangsa. Usaha mengesan suspek terlibat giat dijalankan. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta berhubung dengan pegawai penyiasat menerusi talian tertera. Kementerian Dalam Negeri KDN mengesahkan siasatan interim pihak polis menemukan botol disyaki bahan molotov koktail dalam insiden kebakaran 3 buah kenderaan milik Datuk Ngeh Koo Ham. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, forensik PDRM dan bomba sedang mengenal pasti motif dan suspek yang terlibat. Sementara pihak polis memberi jaminan kepada rakyat di luar sana untuk bertenang dan memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan, mengenal pasti punca, mengenal pasti motif dan mengesan suspek. Kita mengulangi bahawa jaminan keselamatan di kalangan rakyat adalah terjamin. Kes disiasat di bawah Seksyen 435 Kanun Keseksaan, khianat dengan api. Beliau berkata pada sidang media di Kementerian Dalam Negeri Putrajaya. Jambatan Beli atau Jambatan Mudah Alih yang menggantikan Jalan Jeli Kuala Balah di Kampung Kubur Datu yang runtuh awal bulan ini kini siap sepenuhnya. Pengarah JKR Kelantan, Muhammad Suhaili Ismail berkata, kerja-kerja pemasangan jambatan berukuran sekitar 30 meter panjang dan 4.2 meter lebar berkenaan dimulakan sejak Jumaat. Ia siap sepenuhnya pagi semalam, sehari lebih awal daripada dijadualkan. Jambatan tersebut dibuka satu lorong kepada semua jenis kenderaan dengan had muatan kenderaan maksimum 20 tan. Pada masa sama, kerja pembinaan jambatan kekal baru dijangka siap sebelum Aidilfitri nanti. Proses reka bentuk pula dijangka mengambil masa 2 minggu, termasuk ujian awalan kestabilan tanah. Siap jabatan ni maknanya satu kelegaan lah bagi penduduk Kampung Kubur Datu. Kerana urusan harian mereka berjalan dengan lancar dah. Yang selama ni tertonggak kerana disebabkan getok ni jatuh lah. Lubang. Jadi saya berterima kasihlah kepada pihak yang berkenaan lah. Alhamdulillah lah. Lega lah sikit. Daripada sebelum ni tak boleh dah seminggu dah. Jadi nak buat sesuatu pun payah. Nak pergi isi minyak, nak pergi klinik tu. Nak pergi sebab farmasi pun sana je ada. Sini tak ada farmasi. Jadi nak beli ubat yang diperlu tu susahlah sikit. Polis menerima 75 laporan berkaitan gerakan Langkah Dubai yang didakwa bertujuan menjatuhkan kerajaan perpaduan. Laporan itu dibuat 31 wakil serta ahli politik, manakala 44 lagi melibatkan orang awam. Kes yang pertama yang
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, semua laporan diterima di seluruh negara setakat 7 pagi tadi. Mereka Lesam in Selangor, ada tangkapan di Johor tak? Kita akan panggil 4 yang semalam penama-penama yang Tan Sri sebut tu, dan section masih lagi sama 124C, 505B dengan 233. Semalam, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein mengesahkan laporan polis diterima berkenaan rakaman video beberapa individu yang tular berkaitan aktiviti memudaratkan demokrasi berparlimen. Ia dipercayai mendatangkan kegusaran masyarakat dan mengganggu ketenteraman awam. Polis turut menyiasat dakwaan beberapa ahli parlimen dibayar untuk menyokong gerakan pertukaran kerajaan itu. Prosiding tuntutan harta sepencarian RM2 bilion yang difailkan Balu Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis, Puan Sri Dr. Kalsum Ismail, tak ada 4 anak dan ibu bentunya akan ditangguhkan. Ia susulan Perintah Mahkamah Rayuan Syariah agar prosiding itu ditunda sementara menunggu semakan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang memutuskan kes itu perlu diteruskan dengan perbicaraan. Peguam Syari Nur Hidayah Bakar yang mewakili Ibu Jamaluddin selaku defendant kelima, Aminah Abdullah berkata, Puan Sri Kalsum memfailkan permohonan untuk menyemak keputusan Mahkamah Tinggi itu pada Oktober tahun lalu. Beliau berkata, semakan dibuat kerana ada persetujuan penyelesaian membabitkan tuntutan harta itu daripada kesemua pihak. Nur Hidayah berkata demikian selepas prosiding sebutan semula kes itu di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Abdul Syukur Abdul Hamid. Mahkamah menetapkan 14 Mac untuk sebutan status semakan terbabit. 2 unit injap berdiameter 1.2 meter yang rosak di loji rawatan air LRA Sungai Dua telah siap diganti sekitar jam 4 petang tadi. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata kerja-kerja penyelenggaraan sampingan di 19 daripada 22 lokasi lain di seluruh Pulau Pinang juga telah selesai. Menurutnya, baki 3 lagi lokasi sedang dalam proses pembaikan dan dijangka siap dalam tempoh terdekat. Setakat ini, pihaknya amat berpuas hati dengan kemajuan gerak kerja oleh PBAPP. Jadi kita jangkakan sekiranya semua berjalan dengan lancar, konsumer yang pertama boleh terima air pada malam atau pagi 11 hari bulan November, sebahagiannya Januari, sebahagian di seberang perai utara, seberang perai tengah sampai ke seberang perai selatan, tetapi mungkin seberang perai utara dan tengah akan terima lebih awal. Sebahagian di Georgetown juga akan terima air pada esok 11. Jelas beliau, kebocoran pada paip bawah air 1.35 cm di Sungai Perai yang berlaku selepas PBAPP menutup bekalan air pagi tadi telah pun diatasi dan pemulihan air akan tetap dilakukan mengikut jadual. Makluman awal dari Kerajaan Negeri berkenaan gangguan air berjadual di Pulau Pinang membolehkan penduduk membuat persiapan rapi menghadapi isu itu. Penduduk di sekitar Bayan Baru memaklumkan persediaan awal membantu mereka bersedia dan kurang terkesan dengan gangguan air tersebut. Selain itu, penempatan tangki fleksi di lokasi-lokasi terjejas memudahkan penduduk untuk mendapatkan bekalan air. Ya, daripada bagi jadual dalam sehari 2 kali lah meh. Topak ya, mula esok. InsyaAllah mencukupi lah. Pasal time pun banyak. Dia kawasan matang pun, belakang ada sajilita atas pun banyak. Mudahkan urusan semua penduduk di sini. Sekarang ni dah ditempatkan flexi tank ni untuk kegunaan penduduk semua lah. Dengan bagi memudahkan lah semua penduduk-penduduk yang untuk mengambil air lah. Terdahulu, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP mengumumkan kira-kira 590,000 pengguna termasuk bukan domestik akan mengalami gangguan air berjadual selama 96 jam. Gangguan bermula jam 6 pagi hari ini hingga jam 6 pagi 14 Januari depan. Ia bagi kerja penggantian 2 unit injap di loji rawatan air Sungai Dua serta kerja sampingan lain di 22 lokasi di seluruh Pulau Pinang.
3 pantai awam di Port Dickson diwartakan sebagai kawasan larangan berkhemah berkuat kuasa serta-merta. 3 pantai tersebut ialah Pantai Bagan Pinang, Pantai Saujana dan Pantai Cahaya Negeri. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata larangan tersebut dikeluarkan selepas menerima pelbagai aduan. Ini terutama khemah yang didirikan mengganggu pengunjung lain. Saya telah sampaikan mesej saya kepada Majlis Perbandaran Port Dickson supaya mereka kena bertegas, supaya memudahkan pelancong-pelancong untuk datang ke Port Dickson tanpa ada gangguan, tanpa ada masalah. Apa yang timbul apabila banyak kemah-kemah didirikan yang mengganggu orang untuk sampai ke pantai dan juga menggunakan kita panggil wakaf, wakaf-wakaf yang didirikan itu sebagai tempat perkemahan mereka. Ketika ditemui media selepas mempengerusikan mesyuarat mingguan Exco di Wisma Negeri, Datuk Seri Aminuddin menjelaskan orang ramai yang ingin berkhemah boleh melakukan aktiviti tersebut di beberapa kawasan yang telah ditetapkan. Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Hajah Nur Ashikin berkenan merasmikan pakaian seragam baru bagi kaki tangan Barisan Hadapan Malaysia Aviation Group MAG. Seragam baru kaki tangan perkhidmatan aero darat itu melambangkan komitmen MAG terhadap budaya profesionalisme dan kesaksamaan. Tengku Permaisuri Nur Ashikin turut menzahirkan tahniah atas pembaharuan pakaian seragam berkenaan yang menerapkan elemen songket identiti tradisional rakyat Malaysia. Saya juga berbesar hati apabila diberitahu pakaian seragam terbaru ini telah direka oleh pasukan dalaman dan saya memuji usaha kolektif ini yang mencerminkan dedikasi kaki tangan Malaysia Aviation Group. Ini laporan palsu ni. Dia tak menghadap Agong ni. Tak ada gambar di mana gambar dia menghadap Agong. Dia pakai gambar lama ni. Dia tak dapat jumpa Agong. Sebab kau dah tak ada sokongan. Kau kena letak jawatan Anwar. Kau dah tak ada sokongan majoriti ahli parlimen. Kau tunggu apa lagi? Sekarang ni kau nak suruh pula Jekom orang kau ni serang Agong. Tular dakwaan di media sosial, kononnya yang di-Pertuan Agong enggan bertemu Perdana Menteri. Tuduhan dibuat seorang aktivis pembangkang yang baru sahaja dituduh di mahkamah atas kesalahan menghasut. Dia mendakwa tiada pertemuan berlangsung memandangkan Perdana Menteri tidak lagi memiliki sokongan majoriti ahli parlimen. Tak cukup dengan itu, bekas anggota polis yang dipecat berkenaan mendakwa pentadbiran Perdana Menteri mahu menyerang Seri Paduka Baginda. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan yang dilempar adalah fitnah. Sebaliknya, sesi pertemuan terbabit dikongsi Istana Negara menerusi akaun media sosial. Beberapa gambar turut dimuat naik sekaligus membuktikan ada berlangsungnya pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu, Perdana Menteri memaklumkan yang di-Pertuan Agong bertitah supaya Kerajaan Madani meneruskan kerja mengurus negara. Istana juga enggan terlibat sebarang percaturan politik. Selain itu, satu lagi hantaran berbaur fitnah dikesan. Kali ini, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pula jadi mangsa. Satu rakaman majlis dihadiri beliau ditular dengan dakwaan lagu Negaraku dinyanyikan dalam bahasa Cina. Setelah diamati, ternyata ia satu lagi fitnah. Sebenarnya, lagu yang dimainkan ialah lagu Negeri Perak dan ia dinyanyikan dalam bahasa Melayu. Biarpun berbeza pandangan, amalan fitnah perlu dihentikan. Penyebarannya hanya mengundang padah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Sebagai persediaan menghadapi Sukan Malaysia Sukma Sarawak 2024 Ogos depan, skuad berbasikal lebuh raya Terengganu menggunakan program latihan yang telah ditambah baik, antaranya elemen sains sukan.
Beberapa pendekatan baru diterap termasuk penggunaan teknologi dan aspek pemakanan atlet. Berbaki kurang 8 bulan lagi, kem berbasikal Lebuh Raya Terengganu turut menyertai perlumbaan di dalam dan luar negara untuk menimba sebanyak mungkin pengalaman. Sukma ni level dah ke level pro dah. Jadi teknik program pun kita kena ebar daripada mungkin dulu kita ada teknik yang hardcore, teknik rejam ke. Sekarang ni kita plus dengan sains sukan. Lepas tu kita dah belajar banyak daripada sport science. Jadi kita combine lah untuk melahirkan atlet yang bagus, yang standing dengan level-level profesional. Sukma di Sarawak ini juga menjadi pentas penampilan terakhir buat kuartet pelumba muda Terengganu yang tekad meraih pingat emas. Ini Sukma terakhir bagi kami berempat, Sukma Sarawak 2024. So Sukma 2 tahun lepas pasukan Terengganu bolos pingat emas. So Sukma Sarawak kami akan buat yang terbaik untuk mendapatkan gold medal yang lama dah kami idam, dekat 4 ataupun 5 tahun. Pada Temasya 2022, kem berbasikal Lebuh Raya Terengganu berjaya memungut 6 pingat emas, 6 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Kejohanan Badminton Terbuka Malaysia 2024, beregu lelaki negara Goh Zee Fei Nur Izzuddin melepasi halangan awal untuk mara ke pusingan kedua. Beraksi di Axiata Arena, gandingan negara itu berdepan pasangan dari Thailand Supak Jomko, Kitinu Pongkedren. Pertandingan berlangsung seimbang dengan kedua-dua beregu saling mengejar mata. Namun, sokongan padu penyokong dilihat berjaya menaikkan semangat Zee Fei dan Izzuddin untuk menang set pertama 21-17. Set kedua berlangsung lebih sengit apabila kedua-dua beregu terikat 20 sama. Namun, Zee Fei dan Izzuddin tidak mensia-siakan peluang untuk mengutip 2 mata terakhir sekaligus menang 22-20 untuk mara ke pusingan kedua. Rasa teruja lah untuk match yang pertama ni. Setelah setahun kita tak main kat sini, jadi terima kasih lah dekat fan-fan semua. Sementara itu, nasib malang terus menimpa kem perseorangan lelaki negara. Selepas Lee Zijia tersingkir di pusingan pertama, Eng Zee Yong pula terpaksa menarik diri di set pertama. Pemain di ranking ke-15 itu tidak dapat meneruskan permainan akibat kecederaan belakang. Walaupun cuba meneruskan permainan, Zee Yong tidak dapat menahan kesakitan sekaligus memberi kemenangan kepada pemain Jepun Koki Watanabe yang ketika itu mendahului 12-8. Masa smashing saya rasa sangat sakit lah. Masa smashing, lepas smashing dia makin stiff lah dan memang tak boleh gerak sama. Mengakui kecewa dengan keadaan itu, Zee Yong berharap kecederaannya tidak serius dan akan pulih secepat mungkin. Berita tengah malam berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.